Tarik lebih ramai pelanggan dan capai jualan 10,000 pertama dengan bimbingan Najib Asadok dan Momentum Internet. Ikuti Facebook Najib Asadok sekarang. Momentum. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi yang baru bersama dengan kami pagi di Sinar. Hari ini Selasa 15 Disember 2020. Apa khabar anda semua? Apa khabar Im? Alhamdulillah sihat, Angah sihat? Alhamdulillah sihat. Okay. Apa yang awak hari ni berbaju batik? Ada urusan. Berbaju batik pula berkemeja. Berkemeja kotak-kotak. Oh. Ada urusan dah tu ngah. Nampak macam orang ambil berita betul lah Im hari Im. Dahsyat Enggak ni. Elak berkatai. Biar akan jadi CEO ni Im. Amin. Tapi macam gini smart Im. Awak nak kerja dengan saya? Jangan itu. Okey, yang penting awak semua sihat ya. Okey, sekejap lagi kita nak kongsikan berita dengan anda. Kepada anda yang sedang memandu tu, berhati-hati di jalan raya. Semoga anda selamat tiba ke destinasi. Teruskan bersama kami pagi di Sinar, menyinar hidupmu, layan je. Najib Asadok dan Momentum Internet. Tarik lebih ramai pelanggan dan capai jualan 10,000 pertama dengan bimbingan Najib Asadok dan Momentum Internet. Ikuti Facebook Najib Asadok sekarang. Momentum. Wow. Wah, boy. Ada vibrator belakang ni. Vokal lah. Ui, saya baru kerja. Tak kerja sehari lain macam sekarang awak je. Kenapa saya macam ni pagi kita kena semangat lah. Betul. Nak createkan dia punya suasana tu. Betul lah Aim motivate diri kita pagi-pagi itu lah betul lah. Aim berita lah Aim. Saya punya berita. Awak berita lah. Okey boleh lah. Okey lah. Rakyat negeri ini maksudnya merujuk kepada Terengganu lah. Okey. Rakyat negeri Terengganu diminta supaya tidak panik lah dengan peningkatan kes COVID-19 di Terengganu berikutan pergerakan rentas negeri sejak tamatnya PKPB lah. Ini kata Jawatankuasa Kerajaan Tempatan lah Perumahan dan Kesihatan dalam kita, Dr. Alias Razak berkata COVID-19 yang dicatatkan di negeri ini masih terkawal dan tiada keperluan untuk mengadakan sekatan jalan raya atau pemeriksaan khusus terhadap perantau yang pulang ke kampung. Itulah dia. Cuma dia tetap sarankan kepada semua yang bergerak masuk ke negeri itu Okey. Khususnya ke kawasan zon merah supaya menghubungi pusat kesiapsiagaan dan tindakan cepat krisis atau bilik gerakan pejabat kesihatan daerah lah untuk buat penilaian risiko dan tindakan. Itu untuk susulan tu ya SOP kena ikut dia kata. Jadi itulah ceritanya apa yang berlaku di Terengganu. Ada peningkatan dekat Terengganu. Tapi masih terkawal. Itu macam tak ada rakyat tambah panik lah. Ya, lepas tu memang kita tahu sekarang tak ada rentas lagi. Jadi orang banyaklah balik kampung semua kan. Itu hari saya kan duduk Melaka kan. Saya hari Jumaat tu dekat Melaka dah kereta dah mula penuh kan saya balik daripada kerja tu kereta dah mula penuh dah. Tengok lepas tu hari Sabtu Ahad tu banyak kereta kat Melaka. Yelah orang nak balik jumpa family betul, semua kan. Tapi saya tengok dekat kedai makan apa semua masih ada dia jaga juga SOP bukan tak jaga. Penjarakan tu apa semua kan. Ada kluster baru kan. Betul. Macam-macam risau kan. Betul. Okey. Yang penting kita jaga kita ya. Amin. Okey, itu sedikit kita boleh kongsikan berita pagi ni. Teruskan bersama kami pagi di Sinar, menyinar hidupmu, layan je. Momentum Internet. Tarik lebih ramai pelanggan dan capai jualan 10,000 pertama dengan bimbingan Najib Asadok dan Momentum Internet. Ikuti Facebook Najib Asadok sekarang. Momentum. Wow. Okey, satu hari satu kata dibawakan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Silakan peribahasanya. Ini senang lah. Apa dia? Okey. Bila kucing tidak bergigi, tikus berani melompat tinggi. Tahulah bila orang yang kuat ni tapi dia jenis tak bercakap. Lepas tu macam mana cakap Macam tak bercakap je. Ini kalau ada jab ni teruk ni. Tapi Aim ni lah. Bagi saya jawapan yang saya dengar. Okey, senang kerja. Kalau bagi bila kucing tidak bergigi ni maksudnya orang yang ditakuti sudah tidak berkuasa lagi lah. Okay. Jadi tikus berani lompat tinggi. Orang yang lemah, orang yang takut lagi berluasa lah. Dah tak ada kuasa. Orang yang ditakuti dah tak berkuasa. Orang yang tak takut tu akan berluasa lah. Ikut sekehendak hati dia lah. Tapi dia kena hormat ni. Kalau dia itulah bila dulu ada orang ditakut dia. Orang yang takut dia tak berkuasa, dia pun nak tocang lah. Betul tu. Itu dia. Okey, itu untuk peribahasa pagi ni ya.
Satu Hari Satu Kata dibawakan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka bersempena dengan Dekad Membaca Kebangsaan. Sinar membawakan Satu Hari Satu Kata, edisi indahnya peribahasa Melayu, bahasa jiwa bangsa. Teruskan bersama kami pagi di Sinar, menyinar hidupmu, layan je. 30 minit lagi, Kawan Tanya Ustaz Jawab. Dengarkan penjelasan kemusykilan agama oleh Imam Huda Ashraf. Percikkan jiwa anda dengan inspirasi positif bersama Dato' Dr. Daud Bakar. Assalamualaikum Abang Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ni kita masih lagi dalam topik mencari persefahaman. Mungkin Abang Datuk boleh kongsikan tips macam mana kita nak membentuk persefahaman yang baik dalam keluarga ataupun satu organisasi itu. Kita tahu bahawa kita tidak boleh membahagiakan semua orang atau menjadikan orang semua nak puas hati semua orang susah. Tak boleh, impossible. Tetapi jangan sama sekali kita menyakiti hati mana-mana manusia. Itu satu perkara yang minimum. Kita tidak boleh happykan semua pekerja kita, mustahil. Tapi jangan kita menyakiti hati-hati mana-mana manusia dalam keluarga ataupun dalam tempat bekerja. Itu yang pertama. Yang keduanya, kesefahaman ini satu proses yang panjang. Jangan kita cuba meletakkan satu KPI yang tinggi. Baru nak start keluarga dah kena kefahaman. Baru nak start syarikat sudah ada tidak boleh, kena ada apa kita panggil ada training dekat luar. Kita kadang-kadang bawa staff kita ke tempat yang lebih unik lah, hutan-hutan, bila balik tu ada sikit semangat baru. Itu perlu dilakukan dalam keluarga kita, bercuti, kita melancong dan sebagainya, atau sebagainya lah, memasak bersama contohnya. Jadi itu perlu untuk menyemai dan menyemarakkan rasa kesefahaman. Yang ketiga, bagi saya tip kepada rakan-rakan di luar sana, kesefahaman ini merupakan satu cara hidup, satu gaya hidup. Yang penting bukan kesefahaman. Agak susah untuk kita dapat kesefahaman. Yang lebih penting adalah give and take. Betul. Itu ilmunya. Kesefahaman ni mungkin dapat, mungkin tak dapat. Sampai mati pun mungkin tak dapat. Kita mencari mungkin tak dapat, tak sempurna. Tetapi give and take boleh kita buat setiap hari. Jadi kena belajar bagaimana kita nak lebih sikit, kurang sikit. Itulah ilmu yang perlu kita suburkan masyarakat. Kena ada the willingness and the desire to give and take. Kita pun dengan diri kita pun give and take. Tidur, makan, kita dengan diri kita pun ada give and take. Kalau ikut hati kita nak tidur, nak sebagainya, nak give and take. Berehat sekejap, bekerja sikit. Begitu juga kita dengan ekosistem kita. Jadi kalau kita dapat laksanakan give and take, satu sikap yang baru, insyaAllah banyak benda yang terlerai. Kesefahaman satu perkara yang mungkin dapat, mungkin tidak dapat. Harap-harap kita dapat. Tetapi yang penting from hari ini adalah bersedia untuk melakukan give and take. Itu yang terbaik, tip yang terbaik selama-lamanya. Okey, terima kasih banyak Abang Datuk. Terima kasih. Sama. Rakan Inspirasi bersama Dato' Dr. Daud Bakar. Momentum Internet. Ikuti Facebook Najib Asadok sekarang. Momentum. Wow. Okey, mari kita kongsikan berita sukan pagi ni, Aim. Okey, ini tentang undian Liga Eropah. Okey. Dah dibuat Dah dibuat dah. Okey, kita tumpukan pada EPL punya team mari. Okey, untuk Spurs akan bertemu dengan lawan yang agak mudah lah. Wakil daripada Austria, Wolfsburger. Wolfsburger. Tapi MU akan bertemu dengan Real Sociedad. MU MU kelab yang agak kuat lah Sociedad ni kan. Arsenal pula akan bertemu dengan Benfica. Gergasi Portugal lu. Diorang meramalkan bahawa diorang akan bertemu dengan di antara undian ni, MU dengan Arsenal lah akan perit sikit lah. Satu lagi tim Leicester City akan menentang Slavia Prague. Okey. Ini tim kuat-kuat yang tu? Ya. Tapi ni semuanya tim-tim yang tak layak ke Champions League kan? Tak layak ke Champions League kan? Dia ada berapa ke bawah tu? Betul-betul. Kalau 1 2 3 tu rasanya memang yang ke Champions League. Champions League kan? 1 2 3 4 lah rasanya. Kata 4 lah. Dia kita, kalau English apa? City, Liverpool, Siapa City, lagi? Liverpool. Ada 4 yang akan layak. Tapi dia kalau 5 ke bawah tu pergi UEFA. Pengetahuan saya lah. Kan, sebab kalau dalam satu liga tu akan hantar 4 tim. City, Liverpool, Chelsea. Chelsea ada. Chelsea ada. Chelsea Spurs tak pergi Spurs ada. Spurs bertemu dengan masuk ni pula. UEFA. UEFA. Makna mungkin yang lepas ni lah kan. Yelah. Tahun ni open Liga Inggeris kan. Yelah. Dia belau lawan tu. Itulah dia.
Okey, itu sikit kita boleh kongsikan untuk berceritakan pagi ni ya. Sebentar nanti kita ada media sosial Sinar. Teruskan bersama kami pagi di Sinar, menyinar hidupmu, layan je. Sekarang momentum. Wow, mari je kita kongsikan media sosial Sinar je. Okey ngah. Ya. Saya nak share lah satu gambar di Sinar. Okey. Dia tulis sini caption, banyak kenangan naik feri ni. Oh, perasan tu. Nampak tak? Dia kata bulan ni bulan terakhir feri Pulau Pinang akan beroperasi. Harapnya ia masih dikekalkan. Itulah. Oh, bulan terakhir kan? Saya pun baca juga ni bulan terakhir ni. Angah pernah naik feri ke? Feri ni saya pernah naik ni. Oh, ya. Pulau Pinang. Pas kita naik bawa masuk kereta semua kan. Oh, ya ke? Ni boleh masuk kereta semua ni. Yelah, kalau kenderaan semua. Ya, kalau yang feri awal Pinang ni memang boleh buat kereta lah. Oh, besar juga kan? Besar feri ni. Ni kena ada pengalaman ni. Yelah, seronok lah. Aim pernah naik feri Pernah. Kadang-kadang kalau malam duduk dalam kereta je. Oh, ya ke? Relax je lah. Relax je. Tapi tak best lah. Tak dapat tengok ni pemandangan luar semua kan. Dengan angin dia apa semua kan. Katanya lama tak Angah? Kejap je ni. Ini memang dalam berapa lama agak-agak Kalau feri Pulau Pinang ni daripada mana nak ke mana? Daripada, kalau tengok ni dia tulis ni feri Pulau Pinang. dia daripada nak ke Pulau Pinang yang pulau punya tu lah. Pulau ke port dia. port dia apa kan orang cakap kan Pulau Pinang ada Pulau Pinang belah pulau. Okey. Balik pulau. Mana cakap susah. Boleh lah. Kalau balik pulau ke tak balik pulau ke boleh bawa kereta tanpa naik feri. Yelah, ini pasal tu lah penggunaan dia nak berhentikan ni sebab dah boleh nak naik kereta. Itu yang dia kata dah nak dihentikan sebab dah orang dah tak banyak dah naik feri ni. Yelah. Dah ada jalan dah boleh guna kan. Dah ada kan. Pasal tu lah. Ingatkan daripada Pening nak pergi Langkawi ke apa. Tak, bukan nak mengentas Pulau Pinang tu juga. Kawan cakap ada jadi Pulau Pinang bahagian pulau punya. Kan. Itulah macam tu kisahnya. Sebab saya tak pernah naik feri. Tak pernah. Tak pernah. Feri Pulau Pinang ni tak pernah. Feri pun tak pernah. Nak pergi mana naik feri? Kalau yelah, tak pernah. Betul lah. Kalau pada Kedah boleh pergi ke Langkawi pun ada feri juga. Itu memang dulu masa pergi syuting kat sana Langkawi tu, memang semua kena naik feri. Oh ya. Barang-barang apa semua, kenderaan apa semua pergi bawa ke sana. Kan saya syuting kat sana Sembang Pacak tu kan. Okey, itu kita boleh kongsikan untuk media sosial Sinar ya. Teruskan bersama kami pagi di Sinar, menyinar hidupmu, layan je. Assalamualaikum, Mam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Penghantar ni dia bagi nama pendek je. BIP nama dia, Mam. BIB. BIP nama dia. Soalan dia pun pendek je, Mam. Dia kata saya dah lama tak solat. Ada rasa nak solat tapi tak pernah buat. Ada yang tolong kata lepas dengar azan terus bangun ambil wuduk pun tak jalan juga, Mam. Jadi ada tak cara lain? Cara lain ni tak ada lah kalau dia sendiri tak nak berusaha. Sebab tu lah kalau boleh, dia macam-macam kaedah untuk kita ni menjadi orang istiqamah dengan salat. Doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ada doa Nabi Ibrahim untuk anak cucu dia. Dia boleh amalkan doa ini. Kemudian kalau boleh tu dia cari suasana orang salat. Kadang-kadang kita ni solat, pada permulaannya solat dalam keadaan nak menunjuk-nunjuk. Yalah, kau duduk dekat kawasan, tiba-tiba bos kau paksa kau solat, kawan-kawan kau solat, kau pun ikut kan. Ikut. Mula-mula tu niat tak ikhlas lah, aku ni solat sebab kawan-kawan. Tapi benda itu tak menjadi kesalahan. Sekiranya lama-lama dia solat, dia jadi latihan untuk dia dan akhirnya dia jadi orang yang solat dengan ikhlas. Jadi kalau dia tak mampu untuk ubah dirinya, dia cuba cari suasana solat. Suasana solat bermaksud berkaul dengan orang yang memang ingatkan dia tentang solat. Semua benda itu memberikan kekuatan. Solat ni tak boleh tinggal. Dia wajib dilaksanakan. Macam mana berat sekalipun, dia suka ke tak suka, dia tetap kena solat. Jadi tak boleh lah dia kata, saya dah try dah tapi tak boleh. Tak semudah itulah. Tak boleh lah dia kata, saya dah try, tak boleh. Dia kena juga solat. Sampailah kalau dia sakit sekalipun, dia tetap kena solat. Sampailah dia meninggal dunia. Okey, terima kasih, Mam. Alhamdulillah, selesai satu kekeliruan. Macam-macam cara orang nak meraihkan hari anniversary, ulang tahun perkahwinan ni kan. Rasa nak 2-3 hari lepas Cik Tai ada posting gambar dia raihkan hari perkahwinan dia yang ke-7 ni dengan Zain. Dia sanding lagi sekali. Allahu Akbar. Bila tengok dia sanding lagi sekali tu rasa macam
Nak bersanding? Rasa macam gitulah. Rasa macam Dengan siapa? Dengan orang rumah saya. Oh, ya sama lah. Ya sama lah. Okay. Risau juga. Sebab tak tahu, cerita tak habis. Rasa nak bersanding yang mana? Yang tanya lah kita. Orang rumah saya. Tapi kan cara dia meraihkan untuk ulang tahun perkahwinan kan. Kalau ada rezeki lah. Nak macam itu juga. Terasa teringin. Angan nak bersanding. Kalau ada peluang lah, Aim nak tak? Kalau ada peluang lah bersanding. Kalau ada peluang, ada rezeki, lepas tu raikan hari perkahwinan ni, sanding lagi sekali. Why not? Why not? Kenapa tidak? Kenapa tidak kan? Ada rezeki kan? Yalah. Kalau saya tak kot. Kalau saya lah. Masing-masing lah kan. Untung Aim 2 kali. Nampak kali boleh. Tanya angan tadi tu. Angan nak bersanding balik dengan siapa? Janji ada bajet dia lah. Yelah bajet satu. Tapi nak bersanding dengan yang kenapa dah nak bersanding lagi? Nak buat lagi lah. Oh, maksud tu rasa teringin macam nak bersanding lagi sekali. Tapi dengan orang rumah je lah. Nak mengimbau balik lah. Duduk rumah je kan, suara anak yang kipas kan. Betul. Duduk je. Tapi dia setuju juga. Dia kata mungkin macam dia kata tak kan. Macam saya tak kot kan. Dia sebabkan apa dia? Mungkin disebabkan apa? Bajet ke atau apa? Bukan bajet. Pada diri sendiri lah. Dia rasa macam nak untuk apa? Kan. Untuk orang lain mungkin dia kata ni untuk ni lah, untuk ni. Itu pandangan dia lah. Kalau untuk saya sendiri, untuk apa Untuk apa Okey. Jadi saya dah terasa teringin dah. Lepas tu rasa macam betul juga untuk apa untuk apa tu lah kan. Kalau tu dah buat dah. Kan. Itulah pelik juga. Tapi masing-masing cakap tadi meraih ulang tahun kan. Itu ada dia orang masing-masing ada dia nak apa ni refresh balik. Nak ingat balik dulu kita macam itu masing-masing. Itu masing-masing saya punya lah. lah. Saya fikir macam untuk apa? Kan. Betul. Sendiri yang buat memang tak jangan tadi ada ni ada orang sponsor nak buat ke apa kan. Tu tak tahulah tu kan. Sendiri banyak ada kepentingan lebih lain, lebih ada benda yang lebih penting yang boleh buat. Betul. Untuk kalau ada boleh main okeylah tu. Itu saja. Okey. Untuk pagi ni rasa luahan rasa macam saya tadi rasa teringin. Rasa teringin. Macam-macam Baru rasa teringin tengok dengan orang rumah pula. Betul lah tu. Okey, jom kongsikan kami untuk luahan rasa apa saja rasa yang nak dikongsikan pagi ni. 0395432000 atau WhatsApp talian sedang DJ 0163260000. Bagi di Sinar menyinari hidupmu, layan je. Akan oleh Najib Asadok dan Momentum Internet. Tarik lebih ramai pelanggan dan capai jualan 10,000 pertama dengan bimbingan Najib Asadok dan Momentum Internet. Ikuti Facebook Najib Asadok sekarang. Momentum. Wow. Luahan rasa pagi ni kita bersama dengan Kak Roza. Silakan Kak Roza. Hari ni nak luahan rasa. Kenapa? Rasa terharu, rasa sedih. Kenapa bercampur bau Semua bercampur bau. Kenapa pagi tu? ni nak pergi kerja. Biasalah anak-anak dah bangun. Dah breakfast sama-sama. Lepas tu dah pergi kerja, salam, cium. Lepas tu berperasan lah, ya Allah, ya Tuhanku, anak aku dah besar punya. Berapa yang sulung berapa tahun? Yang sulung umur 16 tahun. Yang nombor 2 15. Sebab akad kahwin lambat kan, umur 35 baru kahwin, 36 dapat nombor 1, 37 dapat nombor 2. Lepas tu 38 kilang tutup. Ya, kilang tutup ya. Ingatkan kan. Sebenarnya bila fikir-fikir, bila tengok kenapa jalan nak pergi kerja, kalau fikir yang mula-mula dulu ingat memang tak nak kahwin. Kenapa? Sampai macam tu Sebab rasanya nak jaga mak kan. Yelah, betul lah. So rasanya tak maulah kahwin. Dalam umur 35 tahun baru kahwin. Jodoh sampai. Jodoh sampai. Itu orang kata jodoh kan. Yelah. Bila dah jodoh tu tak payah cakap macam mana. Yelah. So ingatkan tak dapat anak. Sebab umur kita dah lewat kan. Alah, ada rezeki pula. Sekali tiba-tiba pula dapat. Lepas tu sekarang ni dah membesar. Habis tengok, ya Allah, ya Tuhanku. Tak sangka Tak sangka kan. Best ni. Tak lama lagi dah terima menantu. 5 bantu. Yelah. Lagi kot. Yelah, tapi kemungkinan. Tapi dah 16 tahun dah tu. masuk remaja tu. Tapi itulah
nak mendidiknya sikit lah punya susah. Betul, kan? betul. Sabaran Orang tu. dulu kata jaga anak perempuan lagi susah daripada anak lelaki. Betul. Tapi bagi pada akak dua-dua sama. Sama naik. Zaman sekarang ni dua-dua sama susah nak jaga. Yelah. Habis anak akak 16 tahun tu perempuan ke lelaki? Nombor 1 perempuan, nombor 2 lelaki-lelaki. Nombor 2 Sekarang lelaki. ni akak cuba jadi teman, sahabat, kawan kepada mereka lah. Macam mana ayah dia macam mana, garang tak? Sebenarnya akak ni ibu tunggal. Oh, akak ibu tunggal. Akak ibu tunggal. Kami dah berpisah kan. Lama tak cakap awal tadi. Rasa macam Yelah, boleh. Rahim. Rahim. Apa nak Rahim? Not available. Okay, single but not available. Jangan. Tak ingat tu dari dulu kata tak sangka dapat jodoh. Jangan terlepas cakap. Benda ni jangan lepas cakap. Takut Kak Roza pula dah. Allah. Lagipun anak-anak dah besar. Apalah salahnya Kak Roza. nak jaga apa lagi. Dah. Lama ke Kak Roza berseorangan tu lama ke? Nak masuk 5 tahun. Lama tu. Tapi akak rasa akak kena jaga hati anak. Hati anak lebih penting daripada jaga hati. Tapi untuk anak yang tapi kalau anak yang baik, dia lebih pentingkan hati ibu dia. Tak. Dia kena tahu ibu dia kesepian ke apa. Kan, kita nak mencari seseorang tu yang betul-betul etika. Yang boleh zaman sekarang ni yang nak menerima anak kita tu payah. Terlalu susah. Terlalu payah. Kalau mak susah nak terima, harap anak terima lah. Kau ni apa? Udah lagi 16 tahun. Aduh. Habis kau sisuakan tu memang dia dah hitam. Kata dia hitam lah, kata dia. Yelah, hati tak tahu. Hati bola balik. Kadang mulut dengan hati tak sekata je. Semua tu jodoh. Kalau Allah kata kun fayakun, inilah yang kita nak tahu. Betul tu. Tapi buat masa ni belum lah. Belum lagi. Tapi belum terbuka. Yelah. Kenapa tu? Jadikan yang buat kata belum tu. Kenapa? Ada benda yang macam kita jarang interview lama macam ni. Tak ada. Cuma sebab akak dengan anak-anak terlalu rapat. Walaupun dah dewasa sekarang ni kan tidur sama, bergurau sama kan. So rasanya sebab akak pernah ada beberapa TV. So rasanya bila ada tu rasanya masa janggal sikit lah untuk bergurau dengan mak, everything semua dulu. So akak tak nak. Tapi akak jenis yang suka bergurau ke tak? Mana akak jenis yang suka bergurau lah? Ya, akak dengan anak-anak memang suka bergurau. Mana akak kena cari pelawak kak? Mana akak kena cari pelawak? Kena cari pelawak jugalah dia punya calon tu. Cari pelawak. Mau pagi petang siang malam tak kering gusi. Tak kering gusi Okey lah Kak Roza, semoga Allah memudahkan segala urusan Kak Roza ya. Kak Roza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Roza. Okey. Dia dapat tahu je kan. Dia bagi kata kunci tu. Terus. Lah berbuk-gebuk lah cakap. Okey, luar biasa pagi ni 0395432000 atau WhatsApp talian Sinar Digi 0163260000 bagi di Sinar menyinari hidupmu, layan je. Momentum. Wow, luar biasa pagi ni kita bersama dengan Cik Mi. Assalamualaikum Cik Mi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua. Alhamdulillah. Menyorok. Ada baru lepas ni. Biar cun. Nanti free dah elok nanti main menyorok di Kuala Ketir. Jasa tengok. Cari Cik Mi lah. Mandi ayah latar Bukit Hijau. Baiklah, itu kalau kita turun sana memang kita call Cik Mi tu. Ya, confirm. Ada empat agar Cik Mi tahu insya-Allah kita tahu. Okey lagi. Tadi pagi kan kita hampa duk sembang pasal nostalgia ferry Penang tu. Cik Mi rasa Cik Mi pun baca agak tu. Cik Mi antara yang duk guna selalulah bila pergi Penang tu ferry tu. Tapi kalau boleh kita minta kerajaan Rai Penang ni jangan masukkanlah ferry tu nostalgia tu. Kerana jadi satu kita ada option je macam Jeb Rahim dengan kita orang lah ni dia pun masuk jambatan bayar murah jambatan. Jadi ni dia mahal sikit. Yalah. Okey, jadi orang ambil kesempatan masuk kod jambatan, dia keluar kod feri. Bila keluar kod feri dia tak kena bayar duit. Ya ke? Dia satu hala, dia masuk satu hala. Jadi kalau kat jambatan masuk RM5 lah ni, RM5 lebih lah, RM5 lebih. Feri RM8 lebih. Jadi orang akan masuk jambatan, keluar kod feri. Feri bila keluar tak bayar duit. Jadi
Tu kan, kalau kata kerajaan negeri kita buat apa, masuk kena bayar, keluar kena bayar. Tapi kita ambil harga setengah-setengah kan. Jadi itu ada option yang boleh buat. Jadi bolehlah menjana sikit ni. So Cik Mi buat macam tu, kita masa jambatan kita keluar ferry santai, relax. Yelah, betul. Kan itu salah satu apa yang Cik Mi rasa harap jangan buang lah yang tu. Pasal apa, anak-anak Cik Mi lah ni boleh tengok, mana tahu ada rezeki cucu Cik Mi, ni ferry macam ni ferry. Betul lah. Kita boleh masuk. Itu Cik Mi naik ferry tu dia ke mana tu Cik Mi? Dia daripada Tanah Besar ke pulau. Dia kira kita naik Butterworth, JT Butterworth, kita ke Pengkalan Well di sana, dia panggil Pengkalan Well lah, dekat Padang Kota. Dia kira dekat Padang Kota. Padang Kota. Kira kita sampai Senang Padang Kota lah. Di situ kalau kita daripada ferry tu, kita keluar daripada Padang Kota naik ferry tu, kita akan boleh pergi Pantai Bersih, dekat dah dengan Pantai Bersih di Tanah Besar tu. Kalau kita naik susun jalan highway, tepi highway Bagai Ajam tu, kita akan keluar highway tu Sungai Dua, terus boleh pergi Alor Start Sungai Petani lah. Kita susun memang syok lah, syok jalan tu syok. Berapa lama Cik Mi ferry tu perjalanan? Lebih kurang 20 minit 25 minit lah, average tu lah. Tapi itulah bila tadi Jeb duk isu ni, memang kami Cik Mi salah seorang yang pengguna ferry. Memang doa saya duduk atas ferry daripada jalan kaki, boleh beli motor, boleh pakai kereta. Syok je kita membesar dengan ferry tu. Yelah. Kenangan banyak Cik Mi pengalaman banyak daripada Pak Kupang jalan kaki, habis tu naik Nang Kupang, dah ni Serangit 2 Kupang kot. Terdepan lah, tak tahu, tak pasti dah lah. Kan jadi benda tu, jadi pengguna yang selalu guna tu, Cik Mi rasa mesti mereka terasa hati lah. Yelah, betul lah tu. Kita rasa pasal benda tu, apa orang tu pun saja Penang sinonim dengan ferry. Betul. Itu kalau kerajaan negeri dia fikir tu, dia akan simpan ferry. Tapi kita kesian juga Cik Mi dengan pengusaha-pengusaha ferry tu. Dia satu, bukan dia yang tu syarikat milik kerajaan tu, yang tu yang Penang Port kan. Okey. Dia bukan masa dia satu ferry saja, yang ada Penang Port saja yang Penang Port. Okey Cik Mi, terima kasih Cik Mi, rasa terpanggil lah Cik Mi nak berkongsikan dengan kita. Betul lah Cik Mi orang sana. Cik Mi orang sana, betul lah. Okey Cik Mi, terima kasih banyak Cik Mi. Rahim mana Rahim? Ada. Rahim semua barang okey cantik Tak buka lagi Cik Mi. Okey, Rahim beda cantik-cantik tau. Boleh. Nanti saya cek rumah mana dia, alamat tu lupa. Ya, biasa dua rumah dia kena cek balik Cik Mi, alamat mana. Okey Cik Mi, jaga sana Cik Mi. Okey, bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada COD barang ke dengan Cik Mi? Ada, Cik Mi ada hantar mesej aku. Ini ada sikit bawah tangan untuk kita bertiga. Okey Cik Mi nanti, tapi aku lupa alamat rumah mana yang dia hantar. Yelah. Okey, dah tahu nama cik lah ya. Okey, jom luar rasa pagi ni 0395432000 atau WhatsApp talian senang DJ 0163260000. Bagi di Sinar, menyinar hidupmu, layan je. Jangan biarkan diri anda letih dan lesu di malam hari. Ikuti Facebook Najib Asadok sekarang. Momentum. Wow. Luar rasa pagi ni bersama dengan Cik Faizal. Silakan Cik Faizal. Nak luahkan apa? Saya nak luahkan perasaan saya sikit lah. Okay. Saya ni seorang pegawai tentera laut. Saya sangat teringin untuk menjadi seorang pegawai memerintah kapal perang. Mestinya. Saya pun dah hampir 15 tahun berkhidmat dalam tentera laut. Bila saya menjadi seorang pegawai pemerintah kapal perang ni, ada kebanggaan, sedikit kebanggaan dalam diri saya mana saya boleh melarjui kapal tersebut. Tuan masih berkhidmat lagi Tuan? Saya masih lagi berkhidmat sekarang. Apa yang buat rasa terpanggil untuk apa, simpan asrat tu? Ayah saya juga seorang pegawai tentera lah, tapi saya ni tentera darat. Saya ni tentera laut, abang saya pun juga tentera laut. Jadi memang sangat bercita-cita untuk jadi seorang pegawai pemerintah. Sebab saya rasa bila saya menjadi seorang pegawai pemerintah, sikit sebanyak ia menunjukkan macam sikap kepimpinan saya. Pencapaian tu kan? Betul, pencapaian saya. Dengan pangkat Tuan sekarang untuk nak sampai ke tahap pegawai pemerintah tu, apa ni? Ada kemungkinan tak? Ada kemungkinan tak? Ke jauh untuk sampai ke situ? Sekarang ni insya-Allah saya dah boleh untuk diberi jawatan tersebut lah. Dah tak jauh lah sangat. Ada peluang lah tu. Ya, hanya menunggu peluang dan juga masa yang sesuai yang diberi kepercayaan oleh kita doakan lah kan. Banggalah saya dapat cakap dengan Tuan. Tuan nak tabik tak Tuan? Boleh. Tapi Tuan, untuk kapal tempur, kapal perang macam tu, sekarang ni lah kita
kurang lah kita nak pergi perang kan. Kalau tak dalam tak ada keadaan perang tu, dia apa tugas dia? Ada memantau perairan ke atau macam mana? Kita akan memantau perairan negara kita, persepadan negara kita. Seperti mana yang kita tahu, Malaysia ni adalah sebuah negara maritim. Dan pada waktu aman ni apa yang kita buat adalah selain pada kita menjaga perairan negara, dan kita juga waktu aman ni kita berlatih untuk perang. Ini. Okey. Maksudnya apa ni, tuan tinggal kalau ada rezeki ni anytime je tuan dapat je. InsyaAllah kalau ada rezeki saya. InsyaAllah. Pegawai pemerintah peperangan ni tu, itu jawatan dia. Pegawai memerintah kapal. Memerintah kapal. Memerintah kapal. Okey, terima kasih Tuan Faizal. Semoga Allah memberkati dakwah ya. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengar cerita-cerita orang macam itu dah tak sampai kita pun tumpah bangga. Kan dah tak jauh lagi tu. Yelah. Tak kapal macam minta kapal Ayun dari kecil ada minat main permainan tentera ni. Saya suka. Cerita dulu combat tu saya suka tengok. Ya, tapi dulu kan ada ingat ada permainan kecil-kecil betul balik. Yes, askar yang plastik tu. Susun yang berdiri apa semua tu kan. Betul. Itu warna hijau. Itu kalau tak dapat tu dulu. Betul. Dia sekali beli banyak dia ada dia punya ni kan. Lepas tu kalau yang kita dah pergi turun ke padang, kita akan main tembak guna kulit duku. Kulit duku. Pakai pen. Pakai pen. Tekap pakai pen. Yes. Tolak pakai pen. Lepas tu. Ada yang dia feel tu apa tau, bila dah tekan tu berasap, pen tu berasap. Alamak. Ada ke? Dia macam debu. Tak, macam debu pun. Dia nampak macam benda tu macam ada asap naik tu macam macam real dia. Budak-budak time kreatif lebih. Okey, terima kasih untuk anda ya. Kalau nak main dah tengok perang-perang, suka beli pistol yang tahu tak, dia macam yang dia ada ubat dia warna merah tu. Tahu. Dia jelah. Dia melekap, kita lekap kan, tak kalau dah tembak dia dah pusing sempat dia dah tak boleh dah. Dia ada belerang tu. Ada belerang. Itu memang kompor duit nak beli tu je. Betul. Kedai runcit aja masa tu jual. Memang. Aduh. Kenangan semua tu. Okey, terima kasih atas perkongsian untuk luahan rasa pagi ni ya. Teruskan bersama kami pagi di Sinar, menyinari hidupmu, layan je. Ikuti Facebook Najib Asadok sekarang. Momentum wow, kita ada Pakcik Nasi Lemak. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam Pakcik. Good morning. Suara Pakcik hari ni tak kuat sangat lah. Malam makan asam kecut. Asam kecut. Asam kecut yang color merah tu. Lepas tu tersedak. Tersedak terus suara je ni. Tersedak. Jadi suara tu macam sempit lah. Dia nak tekak tu lah. Dia macam perit lah. Hati-hati lah, ada tua-tua macam ni kan. Itulah tu, pakcik favorite pakcik memang asam kecut ni. Asam kecut merah tu Yang merah. Kalau yang warna putih tu tak berapa minat. Tak berapa. Pakcik biasa kalau yang merah tu pakcik kalau potong limau kasturi letak dekat tengah dia sedap pakcik tu. Pandai yang rasa-rasa tekak ni. Cucukkan buah asam tu dekat limau tu. Yes, kat tengah dia tu. Sedap. Ada orang tak gula sikit, ada tak garam pun ada. Yes, betul. Tengah orang letak kopi. Alamak. Yang itu saya tak pernah dengar. Try. Kita try. Okey pakcik, pagi ni pakcik. Luahan rasa. Ada yang pakcik nak luahkan rasa? Pakcik ni bukannya apalah. Kadang-kadang bila dah tua ni kan, berumur ni hati ni sensitif sikit lah. Ya ke? Tersentuh lah ni. Tersentuh bila menengok anak-anak ni kadang-kadang. Yelah, anak lama pun anak kan. Kan kadang-kadang bergaduh sama adik-beradik sama sendiri. Apa nak jadi? Kan kalau pakcik nasihatkan, cakap pakcik menangkan yang nombor 1. Kan pakcik nasihat nombor 1, cakap pakcik menangkan nombor 2. Susah jadi. Pakcik ni pada pakcik, kau orang berbaik-baik, tak ada menangkan siapa pun. Yelah, sebagai ayah kan. Sebagai ayah, janganlah bergaduh adik-beradik. Kalau boleh tahulah pakcik, gaduh tu disebabkan apa? Harta. Wow. Tapi bab harta ni sebab pakcik ada satu rumah. Jadi tanah tu pakcik bagi yang nombor 2, rumah tu bagi nombor 1. Jadi dia nak berebut benda tu. Macam mana? Rumah tu kan atas tanah yang sama. Iyalah. Mana pakcik lah puja dia bergaduh. Itu je yang ada. Iyalah. Niat tu bagus. Jadi sekarang dia orang dalam usaha nak pisahkan rumah dan tanah tu. Kenapa pakcik? Itulah pakcik cakap, bincang lah elok-elok. Janganlah sampai kau nak pisahkan tanah dengan rumah. Kan kau nak pisahkan tanah dengan rumah takkan kau nak gantung. Yelah. Tergapung.
Jadi kata tak ada tanah. Ayah cakap nama saya. Rumah nama abang. Abang ambil rumah. Saya ambil tanah. Bahagian tu lain macam. Yelah, jadi pening juga ni. Itu yang pakcik kadang rusing. Tak ada harta pun pening, ada harta pun pening. Dah lah, bukannya kita ni kaya raya sangat. Itu je yang ada. Pakatlah baik-baik. Itu yang terbaik lah pakcik. Nanti pakcik try lah duduk bercanda bincang dengan anak-anak pakcik. Kasih pecah lah, kasih pecah, buka harga, kasih pecah, kasih koyak lah. Tak tahulah tu antara dia orang lah tu. Pandai-pandai lah dia orang. Pakcik ni bukannya lama lagi nak. Yelah, betul lah. Dah tak lama dah. Doa yang baik-baik cik. Minta Allah panjangkan umur pakcik. InsyaAllah. Tapi yelah, anak-anak ni patut kita ni dah berumur macam ni jangan pening-peningkan kepala. Yelah, betul lah tu. Betul. Okey lah pakcik, terima kasih. Semoga Allah pemudahkan usaha anak-anak pakcik. Ya. Jumpa besok pakcik. Pagi di Sinar, menyinar hidupmu, layan je. Pagi di Sinar bersama Jeb, Rahim dan Angah dihebatkan oleh Najib Asadok dan Momentum Internet. Tarik lebih ramai pelanggan dan capai jualan 10,000 pertama dengan bimbingan Najib Asadok dan Momentum Internet. Ikuti Facebook Najib Asadok sekarang. Momentum. Wow. Baca surat khabar tadi tu, Im. Apa cerita, Im? Punya ada unit khas tentera Presiden Vladimir Putin dikatakan dibuang kerja akibat diskriminasi Tapi nak cerita kan pekerja dia ni, anggota unit khas ni cantik sampai dia boleh bergelar Ratu Cantik. Ya ke? Bukan dia seorang. Dia sampai dia buat pertandingan ada lebih kurang 1,000 orang yang cantik macam dia ni. Tapi masalahnya sekarang ni dia kena buang kerja sebab diskriminasi. Lepas dia terlampau cantik tu, agaknya dia katakan dia dakwa bahawa ada orang cemburu dengan kecantikan dia tu, membuatkan dia kena buang kerja. Yang kena buang seorang lah dia je lah. Dia je lah kena buang kerja. Yang juara Ratu Cantik tu lah. Dia sebabkan cantik kena buang kerja. Cantik kena buang kerja. Pasal tu je. Pasal tu lah. Rugi jadi cantik. Kan? Tapi cerita pasal, bukan cerita pasal dia cantik ke tidak Dia cerita pasal buang kerja ni. Teringatlah dulu masa zaman-zaman baru kerja dulu Pernah cantik? Pernah. Cantik tak pernah. Cantik tak pernah. Betul pasal ambil cerita pasal buang kerja ni. Nak ambil je pasal tu cantik tu. Tak pernah pula, tak ada pula. Iyalah. CB tak ada. CB tak ada, ambil yang buang kerja lah. Yang ni ada. Yang buruk tu ada. Apa cerita? Masa tu kan ekonomi tengah down terpaksa kurangkan pekerja. Jadi dia buat pilihan siapa yang kena yang boleh yang nak ambil BSS ke apa Terpaksa kita berhenti kerja Alah keadaan macam tu lah. Jadi teringatlah masa zaman dulu. Pada ketika tu jangan ingat lain. Jangan. Kalau boleh benda yang boleh buat kita down jangan kita ingat. Jangan. Kita boleh itu jadikan kita punya pembangkang semangat. Pembangkang semangat. Kalau itu okey. Sebab kita pernah susah. Jadi kita bersyukuri keadaan sekarang ni. Itu okey. Kalau macam tu okey. Okey pula. Dia jangan ada benda-benda yang kadang kita stuck, kita rasa kita down. Tak boleh. Kita stress, susah nak move on nanti. Itu tak nak lu. Jangan buat macam tu. Itu cerita dia. Okey. Kita nak cerita pasal kena buang kerja lah. Kena buang kerja. Kamu pernah? Saya pernah. Saya pernah kerja club resort. Tempat main golf tu. Bagian apa? Club house kafe. Memanglah orang risau katanya makan selalu tak cukup banyak. Bukan. Saya hari pertama kerja tu, satu hari tu kerja saya susun gelas saja. Susun gelas kan banyak. Ada yang gantung, ada gelas dia bukan macam gelas susah. Susun gelas saya pun tak nak kerja susun gelas. Habis saya tengah susun gelas tu. Jambar gelas. Susun gelas tu jatuh Aduh. Bukan sebiji. Ada sekat 10 biji kot. Gelas tu jatuh. Cermat lah sikit kerja. Yelah, masa tu saya buah habis SPM apa semua lah. Itu bukan alasan. Betul juga. Bukan alasan. Lepas nak buang kat ni. Tak ada alasan dia boleh lepas habis SPM. Dia bukan kira macam itu. Betul juga. Macam saya dulu pernah kerja kelab. Saya pernah kerja kelab kena buang. Pasal apa? Ada hal sikit lah. Tapi memang saya macam kerja kelab sangat. Club house. Tapi bukan bahagian yang gelas. Habis? Bukan Angah kafe kan. Saya cuci kolam. Cuci kolam. Kenapa kena buang? Swimming pool ke? Swimming pool kita cuci. Kita cuci Kita cuci time orang tengah mandi. Memang tu kena buang kot. Nak cepat balik. Mana jangan cepat balik ni dulu lah, bukan sekarang je lah. Kau agak-agak lah. Berbuih pada kawan. Alasan kau lancar tak boleh terima. Tapi saya tu dah lepas SPM. Tak ada lah. Sama jangan baru lepas SPM. Saya dah lepas. Dah lepas SPM pun akal pun tak penuh lagi.
Okey, jom kita borak-borak santai. Okey ni. Okey kita borak-borak santai. Laughter ada? Cukup lah. Balik dengar lah. Boleh repeat. Okay. Pengalaman diberhentikan kerja. Betul ya? Pengalaman diberhentikan kerja ya. Banyak cerita ni. Jom 0395432000 atau WhatsApp talian Sinar Digi 0163260000. Bagi di Sinar, menyinar hidupmu, layan je. Pagi di Sinar bersama Jeb, Rahim dan Angah dihebatkan oleh Najib Asadok dan Momentum Internet. Tarik lebih ramai pelanggan dan capai jualan 10,000 pertama dengan bimbingan Najib Asadok dan Momentum Internet. Ikuti Facebook Najib Asadok sekarang. Momentum. Wow. Borak je lah topik kita, pengalaman dibuang kerja. Silakan Dahlia. Saya salah seorang pekerja bank baru berhenti, efektif dia 1 bulan Julai hari itu. Okey. So sekarang ni saya puas mencari kerja jugalah. Daripada sebelum dibuang kerja pun saya start mencari kerja, tapi sampai sekarang susah nak dapat sebab kita cuma ada kelayakan SPM saja. So tapi saya ada experience dengan banking industry dah 25 tahun. So tapi ini dah saya dah expected lah bila kita dah kena dapat package BSS. So saya nak minta kerja kat luar ni memang payah. Tapi ni pro and con yang terpaksa saya take it lah. So mencari kerja tu memang susah nak dapat sekarang ni dengan kelayakan SPM yang ada. So saya cubalah cari kerja macam-macam dalam masa sebulan petang. Minggu pertama tu miung kerja lah sebab kita biasa kerja pagi-pagi balik malam. So bila pertama tak kerja tu rasa macam Yelah Kekok memang rasa loss. Apa tu kita komit kerja kan. So saya fikir apa saya nak buat lepas ni sebab saya kena tanggung anak 4 orang lagi dengan suami yang sakit. So saya cakap apa saya nak buat. Last tu saya cuba juga cari dekat McDonald's, saya juga cari dekat KFC, pun susah nak dapat juga dengan faktor umur lah, faktor usia dah 40 lebih ni kan. Sudahnya saya cakap okey lah dengan apa kelebihan yang saya ada, saya cubalah jadi pemandu Grab. So saya daftarlah jadi pemandu Grab e-hailing. Saya ambil kursus, saya ambil test. Alhamdulillah sekali ambil je lepas. Masa saya pergi tu saya tanya berapa kali ambil test, ada 2 orang tu 2-3 kali ambil test. Sekali je lepas. Alhamdulillah. Lepas tu minta Grab, dapat EVP dalam masa sebulan, and then saya terus buat Grab lah sampailah sekarang. Bagusnya Dahlia. Memang waktu siang aje lah bawa Grab tu. Saya buat siang sampai malam. Malam tu tak adalah lama. Lepas pukul maghrib mesti kena balik lah sebab saya perempuan kan susah nak buat time malam, bahaya. Yelah bahaya. Ikutlah dapatlah lepas makan satu hari RM50-60 kan. Jadilah Alhamdulillah. Kalau rezeki hari tu. Kalau boleh tahu puan, suami sakit apa? Dia sakit stroke. Tahun 2017 Ramadan. Tapi so far Alhamdulillah 3 tahun dia jadi covered lah. Dulu dia bedridden dalam tahun setengah. Masa saya kerja juga tu masa tu. So sekarang dia dah boleh jalan Alhamdulillah. Cuma tangan dia kena still work exercise lah tangan dia tu. Anak-anak dah besar puan? Yang nombor 1 tu 23 tahun sekarang. Nombor 2 patutnya dia belajar lagi, tapi dia tolong saya kerja kan untuk buat Grab food juga. Tapi dalam masa yang sama dia nak sama belajar. Saya tak cari intern, tapi pasal COVID ni kena hold dululah. So dia kata dia nak tolong ibu cari duit sikit lah sebab dah tak kerja kan. So dia pun buat Grab food, saya Grab car. Habis suami tu ada dapat rawatan mana ke? Ubat kampung ke ataupun memang ada buat rawatan kat hospital ke? Ada follow up dengan hospital macam biasa. Ubat darah tinggi je memang ada. So tapi kita buat exercise biasa kat rumah lah sebab sekarang ni dekat hospital dia more kepada orang yang perlukan lagi lah. Macam dia dah boleh jalan, so kita kena keep on exercise. Macam dia exercise daripada rumah ke masjid hari-hari ke surau. Pukul 4:30 pagi dia memang jalan hari-hari lah exercise. Allah. Mudah-mudahan lah kembali sihat seperti sedia kala. Amin. Allah permudahkan. Amin. Mudah-mudahan. Terima kasih Kak Dahlia. Terima kasih. Sama Cina. Thank you so much. Take care. Okay. Itulah Iman. Mencari ruang kuat ni. lagi, kalau kita dengar cerita Puan Dahlia ni, orang yang kuat ni. Dia berikhtiar Iman. Lepas dah kena berhenti ke sana, maksudnya cari kerja sampailah jadi pemandu apa? E-hailing. E-hailing tu apa ke? Yelah macam ni lah, yang bawa kenderaan ni. E-hailing lah. Kalau hantar makanan tu pun e-hailing. Yang macam rana. Macam rana. Sebab macam saya ni kan, saya ada runner yang bukan berdaftar tau. Dia memang dia ada buat sendiri.
Kita pun nak tolong dia lah. Dia tak buat dia tak buat yang macam kau catat lah. Itu macam kau catat dia lah. Sebab dia pun dalam belajar juga belajar jadi sambil tu bekerja. Kesiankan dia kan. Suruh dia kalau beli apa-apa, suruh dia beli. Suruh dia beli. Tapi bukan satu dia bekerja dengan orang, dia sendiri. Dia sendiri lah. Okey, jom. Boleh juga boleh juga kan. Untuk borak jam 8 pengalaman dibuang kerja 0395432000 atau WhatsApp talian Sinar Digi 0163260000. Bagi di Sinar menyinar hidupmu, layan je. Ikuti Facebook Najib Asadok sekarang. Momentum. Wow, borak jam 8 topik kita pengalaman dibuang kerja. Silakan Abang Din. Ini kita 20 tahun dulu lah. Okey. Zaman kita baru habis sekolah dulu. Abang Din kerja di sebuah kedai stesen minyak. Jadi masa tu kita jaga luar, yang kat luar kan. Faham lah. Tukang ngelap cermin orang, isi minyak tu. Zaman tu kita tunggulah duit tip kan, betul tak? Okey. Jadi ada satu customer ni kita tolong buat benda sama. Tempat buka minyak dia rosak, Abang Din kena tuduh. Oi. Oh, sudah lepas tu? Ya ke? Jadi bila kena tuduh, kita masa tu jadi bergaduh dengan customer, dalam kita kena buang kerja pula. Sebab kali tu. Kenapa dia punya tempat minyak ketat sangat kan? Tak boleh buka apa? Dia tak boleh tutup. Dia punya pusing tu rosak macam mana dah kan? Loose lah. Dia macam loose lah. Lepas tu abang dia pun masa tu macam, alamak, apa aku buat ni, aku salah kan. So kalau macam sorry ke apa, tapi masa tu jiwa muda, kita bergaduh pula dengan dia. Sebab kita kena tuduh. Dalam manager kata tak apalah, daripada ni saya terpaksa buangkan awak lah. Baru kerja 2 bulan masa tu. Alamak, banyak lagi kereta nak dirosakkan tu. Habis masa tu bincang dengan buah pun tak dengar Abang Din. Sebab masa tu yelah, pasal kita juga muda, kita kata kita betul lah. Fight jugalah. Tapi sejujurnya Abang Din memang bukan Abang Din lah buat. Takkanlah kita pusing sekejap tu rosak. Boleh lose pula macam tu tapi sebab Abang Din jangan pula nak bergaduh dengan saya. Saya tanya je. Kita kan tengah bincang. Bincang. Betul lah. Janganlah tekan saya. Abang Din ingat lah. Tengah saya. Allah. Tapi itulah masa muda benda ni kan. Betul. Muda-muda dulu lain macam lah kita. Macam lah. Putar tu pun kuat tu. Saya tak rasa memang Abang Din buat ni. Ikut jiwa Yelah Abang Din. Main tuduh je. Tapi itulah kata orang tu apa kenangan hidup. Next time hati-hati abang. Hati-hati lah. Itu takut kalau Abang Din lap Viper dia, takut Viper dia boleh keliling kereta tu. Alhamdulillah, sekarang dah kerja sendiri, tak tahulah kalau kena buang diri sendiri. Alhamdulillah, itu dia. Alhamdulillah. Tu cakap tu ada hikmah dia. Wah, dahsyat. Sekarang apa dia berniaga sendiri ke apa? Businessman lah. Berniaga sendiri boleh lah, belajar berniaga. Jual apa? Produk minyak. Tak ada lah, kita berniaga kecil-kecil je, buat online sikit. Bagus. Harus sekarang tu bagus. Jangan hambus sangat. Bukan takut kena buang ke? Jangan tekan-tekan dia. Jangan tekan. Okey lah, pada terima kasih. Alright, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Macam gitu jadi macam tak adanya juga majikan tak ada fikir panjang buang. Yalah, majikan jaga customer. Yalah. Customer always right. Tapi dia pun tadi dia mengaku dia termerentan. Bukan dia buat. Benda-benda pusing ni, benda-benda yang pusing-pusing ni kena hati-hati. Macam saya dulu kita kan kerja car wash kan. Basuh motor. Jadi kita masa basuh kita pusing-pusing, side mirror dia ngadap ke depan Jadi dia dah ketat, dah habis ketat. Jadi kita nak kena timing betul Lim. Yelah. Jadi masa kita pulas tu, side mirror dia tu, dia ngadap ke depan. Yang dah paling ketat tu menghadap ke depan. Sudah. Jadi yang dia nampak tu body hitam tu. Nak buka side mirror? Kenapa kau cuci motor sampai nak buka side mirror? Kita kalau lap semua tu, batang dia semua tu terus bersihkan tu. Dahsyat detail je. Detail. Kita ada detailing. Bukan. Dia semua tak ada laju Ketat je ke belakang, ke depan. Jadi masa nak pasang tu, kita pasang side mirror tu, yang dah habis ketat tu dia ngadap ke depan. Kalau kita ngadap ke depan ke kita yang normal dia longgar. Jadi ngadap ke depan. Dia melambai pula kan. Sudah mengejek. Jadi yang cermin tu ngadap depan. Dia nak tengok apa? Dia ada hitam belakang. Dia nampak hitam. Habis saya nak buat macam mana? Habis tu saya terpaksa lah letakkan seat tu ke depan. Dia pakai cermin dia.
Kau buat dia apa stuntman ni? Saya pindahkan situ ke depan. Biar dia nampak cermin tu. Pelik motor dia. Dia suruh cuci bukan modify. Aduh kau ni. Okey, tengah bersama kami pagi di Sinar Menyinari Hidup. Ni marah benda ni. Dan Momentum Internet. Ikuti Facebook Najib Asadok sekarang. Momentum. Wow, mari Aim kita kongsikan berita menarik pagi ni. Okey lah. Ini tu berita yang agak mengembangkan jugalah, walaupun dia bukannya sekarang ni rakyat Malaysia. Okey. Tapi susu galo dia tu susu galo dia adalah asal dari dia Malaysia. Lah. Dia asalnya mak dia daripada Vietnam, okay. bapak dia daripada Malaysia. Katanya mungkin orang Kedah tu. Sebab pada tahun 1996 dia pernah duduk kat Kedah, Alostar tu. Dalam 10 tahun macam tu lah. Ini nak kita bercerita tentang individu yang bernama Jocelyn. Okey. Jocelyn ni seorang wanita yang memiliki susu galon dari Malaysia. Mencerita sejarah apabila menjadi wanita bukan kulit putih paling muda dilantik sebagai Datuk Bandar di California, Amerika Syarikat. Jocelyn ni 25 tahun ni. Jadi dia bergambar pakai baju kebaya tu kan. Dia akan mula berkhidmat sebagai Datuk Bandar untuk bandar East Vale. Okey. Ni macam ni dia kalau dia membesar kat sana maknanya dia dah jadi warga negara sana. Dia panggil macam imigran. Berpindah tu kan. Migrate. Dia tapi kalau tengok Sogalo dia memang asalnya orang Malaysia lah. Dia pernah duduk dekat Alostar Kedah. 10 tahun. Belasan tu habis tu. 10 tahun. 10 tahun. Aim ada tak kenalan-kenalan Aim yang kat luar negara tapi sebenarnya dia sebenarnya orang kampung aku ataupun dia sebenarnya orang sini. Ada tak? Yang macam kat luar negara ni kan? Oh tak ada. Tak ada. Bukanlah Spanyol ni maksudnya tak masa luar negara lah. Luar negara. Oh tak ada lah je. Saya ada Syah. Kan? Kawan Angah juga. Dia sekarang kerja petik apple. Dia dah naik pangkat. Oh ya. Bukan petik anggur. Petik anggur pasal apple. Anggur tak Aim. Dia ikut-ikut kita. Ya Syah. Dia dekat sana dah. Dia kat sana duduk sana 5 tahun dah. Kat Melbourne dah sana. 5 tahun dah Ada. Asalnya saya tak tahu. Dulu dia kata petik apple, sekarang tak tahu. Dari video call lah dengan jari lah sekarang dia. Dia dah handle bahagian yang traktor tu. Naik pangkat lah. Traktor yang ambil buah, lepas tu asingkan pergi lori-lori lain kan. Dia dah jadi supervisor yang itulah. Naik pangkat lah. Naik pangkat dia. Naik traktor. Agaknya dia pun dah berubah kan. Alhamdulillah lah. Yelah. Berubah masa tu apa? Yelah, dulu dia macam mana? Mimpi. Dulu tidur. Dulu dia ambil Angah balik dan naik taxi sampai rumah Angah dah mengamuk. Aku cakap pasal pagi-pagi bising Angah mengamuk ni. Aku tunggu kau daripada malam sampai pagi ni tanya. Saya dah ambil Angah lah tadi. Rupanya dia mimpi. Dia ambil Angah. Tapi itulah sahabat salah seorang memang kita sayang betul lah dia. Cek kanan tak, cek kiri tak berjaga apa pun. Tak ada. Kalau kena bising pun dia aja. Oh ya. Amanah pun amanah. Jujur ke amanah jujur. Jujur lah. Kalau tak buat kerja tak mana. Dia orang mana tu jujur lah. Jujur lah. Dia pernah pinjam kereta saya. Hilang. Kita tahu cerita. Sebab saya call dia. Bukan kereta je hilang. Dia hilang. Rupanya ada. Dah betul apple lah kawan tu. Rindu kau lah Syah. Jangan kau hilangkan traktor orang. Ni dah lagi aku record dia, aku hantar kat dia ni. Hantar kat dia. Biar peneman dia kat sana. Jangan kau lagi traktor orang tu. Okey. Tengah bersama kami pagi di Sinar Menyinari Hidupmu. Layan je. Internet. Ikuti Facebook Najib Asadok sekarang. Momentum. Wow, korang pernah tak makan king crab tu? Pernah. Ketam yang besar tu. Stol tu tak, dia punya sepanjang-panjang tidak ada punya kaki tu kan. Sedap tak Im? Dah saya nampak macam sedap aja tu Im. Saya tak tahulah, tapi kepada saya pada Im sedap lagi ketam biasa ni. Ketam bunga semua tu. Ketam biasa ni. Ketam tu saya tak tahu, tapi mungkin pasal saiz dia ke apa kan. Saya pernah makan juga sekali kan. Tapi saya prefer yang ketam biasa ni lah. Ketam biasa tu lah. Ketam biasa ni lah. Yang apa? Saya kalau bercengkerang ni ketam saya kurang. Kalau ketam ni sebab macam rumit nak makan ni. Dia tak boleh. Dia tak boleh makan nasi, tak boleh. Dia galit makan benda tu. Kau kena ni nak sepit nak apa. Dia kena pakai ada pelayar kan. Pelayar dia. Dia macam tukar besi dia sendiri kan. Tapi masak pun kena tengok masak ni kena dengan ketam tu.
Kalau salted egg, kalau kena ketam-ketam yang besar tu okey, sedap ke? Ketam besar lah saya cakap. Sebab awak tadi cerita pasal ketam yang besar tu kan. King crab tu. Ambil contoh yang ketam besar yang biasa kita makan yang macam salted egg tu lah. Seafood tu lah tu. Bacang kerang ni, kalau bacang kerang ni selain ketam apa yang awak suka? Siput sedut lah. Oh, siput. Siput sedut. Kalau saya kerang. Kerang pun okey. Kerang nak ringkas sikit nak makan. Kan dia buka lepas tu terus kita ambil isi terus makan kan. Rebus ke atau bakar? Kalau kerang tak kisah. Kalau boleh rebus lah. Dia kalau rebus, kalau boleh rebus. Kalau rebus tu kita buka macam ada air-air lagi kan. Kadang-kadang ada tahan tangan dia gatal. Tapi kalau yang bakar tu dia dah memang tak ada air dah. Kalau saya rebus lah. Tapi kalau nak kira kerang ringkas lagi, sebut sedut je. Kau tak ikut kopik, sedut je. Tapi nak kena buang duit 5 sen tu. Itu je lah. Tu kena jaga. Kalau macam kerang ni saya memang tinggal congkir pakai lidi je, cicah makan. Kopik jangan lupa. Yelah. Kalau ada juga yang tak kuat, ambil lain. Yelah. Kan nak ambil dia punya bucu tu kan. Tapi kalau cerita masak, kerang masak senang. Kalau siput yang tu nak kena buang belakang dia, kena titik dulu, kena titik. Yalah, yang itu yang biar orang masak fikirkan lah. Yelah, saya fikir masak tu makan senang. Betul lah tu. Itu biar tukang masak lah fikir kan. Kalau kupang pula nak kena buang macam yang bulu dia. Betul lah. Yang tu perut nanti kan. Kerang pun jangan hati-hati sikit. Kalau ada anak-anak ketam tu buang. Nanti kau cilik beret tu kan. Makan telur dadah yang macam tu. Senang macam tu. Kupang pun senang masak. Sedap juga kan. Kupang berasap. Sedap Betul. Kupang berasap. Itu kalau angkat nampak asap dia naik tu memang buka selera lah. Rasa kena cuba nanti Betul. Kupang berasap. Ada rezeki nanti saya masak tahu. Berasap tu bukan apa panas. Bila buka keluar asap lah. Tapi dia punya pedas pun pedas juga pakai cili padi. Boleh. Cili padi dengan kicap. Tu angkat dah tu. Betul. Sedap. Okey, kejap lagi kita nak kongsikan fakta menarik ya. Teruskan bersama kami pagi di Sinar Menyinari Hidupmu. Layan je Momentum. Wow. Sekarang kita dah segmen Nak Tahu Ambil Tahu. Nak Tahu Ambil Tahu diserikan oleh Zafisha Simply. Mari Aim kita kongsikan fakta menarik. Okey, fakta ni pendek je. Apa cerita? Burung hantu boleh memusingkan tengkuk kepalanya sehingga 270 darjah. Hampir ke belakang 360 darjah lah. Mana kalau dia ni orang panggil belakang, dia pusing dia tak payah pusing badan. Dia tak payah toleh lah. Dia tak payah pusing badan lah. Dia toleh je. Dia toleh je. Dah terpusing dah kepalanya. Mana kalau 270 dah sampai ke belakang lah. Yelah, terpusing kan 360 kan. Betul. Dan boleh nampak belakang. Macam side mirror saya tadi tu. Ketat. Dan burung hantu tu kan, dia ada tugas dia, orang bela untuk tangkap ni tikus yang dekat makan padi apa semua tu, binatang macam tu. Tapi tak silap saya burung hantu ni nak bela kena ada lesen tau. Dia tak macam burung biasa lah. Iya ke? Rasanya burung hantu, burung helang. Pasal tu tak semua orang bela. Saya tahu, tapi burung hantu saya tak tahulah. Kalau tak silap saya lah kan. Tak tahu pula. Jangan ada lesen. cakap takkan tak silap lagi. Yalah. Angah yang cakap tadi bila kita cakap tak tahu dia macam tak confident. Macam tak sure je. Saya takut saya salah cakap. Tapi kalau saya salah tak betulkan lah kan. Tak silap saya lah. Tak betul macam mana kita pun tak sure. Mungkin ada pendengar yang boleh betulkan. Dapat abang ipar saya kan memang minat binatang ni semua. Jadi saya macam pernah tanya dia pasal burung hantu ni. Dia boleh bela. Burung hantu ada, burung helang pun ada. Burung helang dia tu kalau dilepaskan datang balik burung helang tertinggal barang. Tak, memang dia dah training. Yelah betul lah. Dia memang suka bela-bela ni. Dia macam-macam Jeb. Kalau pergi rumah Jeb, segala macam ular ada, kuda ada, semua ada. Eksotik punya dia memang minat lah. Layang-layang ni tak bela lah. Layang kalau dah lepaskan pun boleh datang balik. Datang balik. Beli je kot. Tapi benang kena panjang. Okey, itu sikit kita boleh kongsikan untuk fakta menarik ya. Nak Tahu Ambil Tahu bersama Najib Asadok dan Momentum Internet. Ikuti Facebook Najib Asadok sekarang. Momentum. Wow, Aim, hari ni Aim nampak lain tau Aim dengan kemeja Aim. Aim selalu pakai kemeja ke ataupun macam mana? Dia tak isu aku tu. Tapi betul. Nampak lain. Ini pasal nak jumpa pegawai. Kena pakai kemas, formal sikit. Betul lah tu. Kata orang tu etika pemakaian. Etika pemakaian tu kena jaga lah. Nak berurusan dengan siapa. Betul. Kena lah. Saya kalau cerita kemeja ni Aim dulu, saya hari-hari pakai kemeja. Iyalah. Tapi lengan panjang lah. Kerja dulu.
Kerja? Maksudnya suspend dulu. Oh, okay. Dia itu lagi itu lagi yang smart tu. Saya tai ni kalau saya pakai ni pukul 7 pagi sampai malam Jerut. Apa jerut pula? Dia macam air lah ikat mati. Tapi kot. Tapi Angah pakai tie siap ke atau pakai sendiri? Saya pakai sendiri. Oh, tahulah. Saya belajar dengan bawah saya. Ingat je kita pergi Jepun. Puas dah suruh orang pakai. Orang pakai kan. Saya siap-siap dah suruh wife tolong ikat kan, tinggal masuk, tinggal tarik Kalau sendiri, kalau kita buka tie tu memang tak pakai tie lah. Memang jadi kat tie rapia. Kalau biasa awak pakai tie, dia punya kepala atas tu 3 segi ke atau bulat sikit? 3 segi. 3 segi macam pengawas lah. Bintang. Bintang. Kau ni memang juga lah saya mira tadi tu. Kau nak buat yang biasa pun tak kerti. Kau buat yang bintang. Macam mana gayanya? Kau ni. Tapi kawan saya itu tak hebat lah. Kawan saya ni asal? Bukan cakap tie. Satu colour dengan collar baju. Tai hitam, collar hitam. Tak baju dia dah kelakar sebelum nak masuk. Ke lawak lagi ni dah start kelakar dulu. Oh ya. Dia mungkin nak kelainan. Tapi dalam gambar macam nampak tie tu pakai kat tengkuk. Macam pakai tie tu luar collar. Roy Azman. Cakap je lah Roy Azman. Kita kan biasa kan kalau tie kan masuk dalam collar kan. Betul. Collar dia hitam, nampak macam dia sekali. Nampak dia macam dia pakai dia asal dia tak tie luar collar. Mula-mula datang dia bangga. Dia lain lah. Collar dia hitam je. Baju putih collar hitam. Baju putih Roy Azman siapa lah yang konsult dia tu. Lepas tu dia yang sampai-sampai je habiskan Milo Pak Yah. Itu belum masuk dia macam doa. Kan kita kalau pergi sana kan nak simpan-simpan sikit kan. Yalah. Pak Yam pun buka sikit untuk dia. Kejap lagi seorang nampak habis semua. Orang pergi travel pula tu. Rasanya MLS ni dia memang kelakar ni. Dia kelakar. Dia tak sabar nak buat kelakar. Betul. Dia memang ni Dia ada benda tu. Dia suka buat kelakar dia kan. Tak tahan. Tapi nak kelakar pun kan. Betul. Dia jangan dia dah start ketawa. Nak melayan dengan dia tu kan. Ain cakap apa Roy? Salah satunya pelakon yang tak pernah berlakon cerita cinta. Berlakon nak senang je. Rambut perang. Orang kaya. Steady ada. Okey, kita dah sampai penghujung hari ni dan kita nak terus ucapkan terima kasih kepada frontliners kita dan sebentar nanti ada kabar dalam Sembang Sinar. InsyaAllah besok kalau ada rezeki kita akan berjumpa lagi. Salah silap kami mohon ampun dan juga maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi di Sinar, menyinari hidupmu, layan je. Terima kasih semua.